Ya, Ketua Kedah. Terima kasih untuk pengurusi. Saya ingin pergi kepada butiran 120-500 pemberian subsidi baja padi. Walaupun sebelum ni rakan-rakan saya telah berbahas tentang isu insentif harga padi dan sebagainya, saya nak menjurus kepada subsidi baja padi yang berhormat Datuk Menteri. Peruntukan sebanyak 465 juta pada tahun 2013 berbanding dengan 409 juta pada tahun yang lepas, bermakna ada peningkatan sebanyak hampir 60 juta tambahan. Cuma saya setuju dengan pandangan daripada rakan saya pada Kuala Kerai tadi. Sejauh manakah kajian telah dibuat untuk memastikan peruntukan yang sebanyak ini benar-benar dapat dimanfaatkan oleh rakyat jelata? Kita bimbang kerana peruntukan ini kemungkinannya berlaku sedikit salah guna dan ketirisan seperti mana disebut oleh Pasir Salak tadi. Saya ingin membaca satu aduan yang dibuat oleh rakyat kepada isu baja padi ini. Daripada saya adalah salah seorang pesawah yang mengusahakan tanaman padi di Kampung Kulim, Pasir Putih, Kelantan, yang mana tidak diberikan hak untuk mendapat kemudahan skim baja subsidi walaupun telah mengusahakan tanaman padi. Di sini saya menyatakan bahawa pemberian baja subsidi yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan kepada para petani, khususnya penanam padi, tidak diberikan kepada golongan sasaran, iaitu penanam padi. Sebaliknya diberikan kepada orang-orang tertentu yang mempunyai hubungan rapat dengan ketua ladang. Ini salah satu daripada contoh ingin saya tunjukkan bahawa insiden-insiden seperti ini berlaku dalam pengagihan baja subsidi yang tidak sampai kepada rakyat di bawah yang mengusahakan tanaman padi. Malah ada di kalangan mereka yang menggunakan nama orang lain untuk mendapatkan semaksimum mungkin baja subsidi padi. Tidak cukup setakat itu, baja subsidi tersebut telah dijual kepada para pesawah yang telah disekat daripada mendapat baja subsidi tersebut. Bermakna berlaku salah pengurusan dalam pemberian baja subsidi ini. Dan inilah saya mohon kepada Yang Berhormat Menteri supaya pihak agensi-agensi di bawah Kementerian Pertanian melakukan sedikit kajian dan menambah prosedur-prosedur, mengetatkan prosedur dan menambah baik tentang prosedur pemberian subsidi baja padi ini supaya benar-benar sampai kepada petani-petani. Yang keduanya tentang kualiti baja yang diberikan, adakah bersesuaian dengan penggunaan tanah. Saya dapati Yang Berhormat Menteri telah lama kerajaan tidak melaksanakan soil analysis ataupun kajian tentang kesesuaian tanah. Tapi baja yang diberi baja subsidi itu diimport daripada syarikat-syarikat besar dengan kuantiti yang banyak. Jadi baja tu dia standardizekan, dia di sudut kandungan mineralnya. Tetapi tanah itu tidak sama, sebab ada tanah yang sesuai, ada tanah yang tidak sesuai. Tetapi tidak dibuat kajian tentang soil analysis ini supaya bersesuaian dengan baja tersebut. Jadi kita menggunakan baja yang seragam di seluruh negara, sedangkan tanah itu tidak seragam. Jadi isu inilah yang sepatutnya diberi perhatian oleh pihak kementerian supaya baja subsidi yang diberi itu benar-benar dapat sampai kepada petani-petani dan boleh dimaksimumkan pengeluaran padi. Begitu juga dengan harga bahan input yang semakin mahal. Harga bahan input yang semakin mahal. Kita setuju dengan subsidi baja. Saya tidak ada masalah tentang pemberian subsidi baja, tetapi bahan-bahan input yang lain yang akhirnya meningkatkan kos bagi kos operasi untuk tanaman padi. Kita terpaksa kos upah menanam juga makin meningkat, kos baja tambahan. Saya tahu dalam kawasan-kawasan yang tertentu yang hasil padinya jauh lebih baik daripada kawasan-kawasan di luar kawasan-kawasan tanaman utama, mereka menggunakan baja-baja tambahan atas inisiatif sendiri. Oleh sebab itulah kos baja tambahan ini juga meningkat daripada masa ke semasa. Walaupun harga padi tinggi,
makin tinggi dan sebagainya, tetapi kos bahan input juga bertambah. Jadi sedangkan harga padi tidak dikaji untuk sekian lama. Saya masih ingat subsidi padi ini hanya dibagi ketika zaman Pematang Pauh menjadi Menteri Pertanian. Selepas daripada itu tidak dikaji tentang pemberian subsidi, dibagi dalam bentuk-bentuk yang lain. Jadi saya mohon supaya pihak kementerian untuk mengkaji semula tentang harga subsidi padi ini dan juga tentang kos-kos operasi yang lain. Kalau boleh kita minimumkan, mungkin kalau kita membeli baja subsidi urea ataupun baja sepatian dengan harga yang mahal, tetapi kalau petani itu beli sendiri dengan harga pasaran biasa, mungkin jauh lebih murah. Jadi mekanisme untuk memastikan peruntukan tentang pembelian subsidi itu boleh dikaji semula supaya kos operasi bagi penanaman padi ini dapat dikurangkan. Kalau boleh kita import baja yang daripada luar negara tetapi harganya jauh lebih rendah, ataupun kita boleh mengurangkan lagi kos-kos operasi ini akan meningkatkan pendapatan petani-petani. Yang berikutnya, Datuk Pengerusi, saya ingin minta penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri tentang komen Ketua Audit Negara tentang projek pertanian kawasan parlimen ataupun MPPP. Kalau tak silap saya, Majlis Perundingan Pertanian Parlimen, yang mana kita dapati Ketua Audit Negara memberikan pandangan dan teguran yang agak keras kerana boleh kata hampir kebanyakan kawasan-kawasan parlimen didapati tidak melaksanakan prosedur projek mengikut seperti mana yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian. Apatah lagi kewujudan MPPP ini tidak melibatkan langsung ahli-ahli parlimen daripada Pakatan Rakyat. Apa salahnya memanggil daripada ahli-ahli parlimen Pakatan Rakyat? Saya ahli parlimen Kuala Kedah, pernah bekerja di MADA, latar belakang pertanian, tapi tak langsung dipanggil untuk memberikan pandangan. Lenggung saya bercakap lah. Jadi inilah di antara sekadar nak memberikan pandangan selain daripada pengagihan projek menggunakan platform parti. Jadi apa justifikasi, dan akhirnya mendapat teguran yang kuat daripada Ketua Audit Negara. Jadi ini dah di antara perkara-perkara yang dan saya juga mencari apakah peruntukan yang disebut di bawah MPPP ni diperuntukkan di bawah butiran mana yang Berhormat Menteri, supaya bekalan ataupun peruntukan yang disalurkan oleh pihak kementerian kepada MPP ini ataupun menggunakan peruntukan di agensi-agensi yang sedia ada. Tetapi itu amat tidak adil. Kemudian pengagihan projek-projek yang seperti mana? Ada yang dikomen oleh Ketua Audit Negara, projek yang tidak ada kaitan dengan bidang pertanian. Dibagi mesin jahit, patutnya dibagi benih, dibagi baja, tapi dibagi mesin jahit. Jadi inilah di antara perkara-perkara yang sepatutnya mendapat komentar. Dan akhir sekali, Yang Berhormat Menteri, saya mohon penjelasan tentang di bawah butiran farma. Saya dipahamkan farma mewujudkan dipanggil My Agrosis untuk memberikan ruang kepada pelajar-pelajar kita di universiti supaya selepas ini mereka dapat mengusahakan sendiri, tidak bekerja dengan kerajaan ataupun ada pendapatan sendiri melalui pertanian. Saya dipahamkan peruntukan sebanyak 10 juta disebut oleh Yang Berhormat Menteri. Bolehkah diberi butiran yang lebih terperinci tentang My Agrosis ni yang disebut oleh pihak kementerian? Terima kasih, Datuk Pengerusi.